أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hidayah atas bacaannya tadi. So itulah kelainan bagi episod ataupun musim yang kedua ni, kita nak bawa tetamu-tetamu istimewa untuk anda semua yang mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Mesti mungkin Ustaz Hidayah juga boleh kongsilah kalau tajwid-tajwid yang nak dikongsikan nanti ya, sikit insya-Allah. Ya, insya-Allah. Okey, itu ayat kita pada hari ini. Jadi kawan-kawan boleh buka muka surat yang 50 yang mana baru sampai. Kita akan teruskan kita punya tadabbur sebentar lagi. Sebelum tu kita nak flashback balik apa yang kita dah kongsikan minggu lepas. Okey, nazzala alaikal kitab ayat apa tu? 1 hingga 4. Ayat 1 hingga 4 ceritakan tentang apa dipanggil Alif Lam Mim ayat pertama. Lepas tu ceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ceritakan tentang kitab Al-Quran, kitab Injil dan kitab Taurat yang diturunkan untuk manusia untuk menjadi petunjuk hudal linnas dan juga membezakan antara yang baik dan yang buruk ya. Okey, itu beberapa ayat yang kita dah kongsikan pada minggu lepas. So siapa yang nak tahu apa yang dah ada pada minggu lepas, apa beza nazala dan anzala dan apa pun lagi beza-beza yang lain, keterangan-keterangan yang lain anda kena saksikan minggu lepas punya lah. Episod yang pertama untuk musim yang kedua. Okey. Okey, untuk hari ini ayatnya kita adakan, saya baca dulu terjemahan sikit-sikit ya. Kita ambil tuan-tuan puan boleh ambil catatan sedikit perkataan bahasa Arab dan juga boleh tulis di dalam komen lah untuk dapatkan pengajaran-pengajaran. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Okey. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepadanya sesuatu pun yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Okey, itu untuk ayat yang kelima. Okey. Apa al-ard? Al-ard adalah bumi ya, dan as-sama adalah langit. So kalau lepas ni orang yang dah belajar tadabbur ni, yang dah belajar tutorial muka surat kita tahulah kalau sebut al-ard itulah bumi, kalau sama itulah langit ya. So basic word lah, perkataan asas lah. Kemudian ayat 6, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk rupa kamu dalam rahim ibu kamu sebagaimana yang dikehendakinya. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
Terusnya ayat ke-7, huwa alladhi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. So ayat ni panjang sikit. Dialah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat muhkamat yang tetap tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya. Ayat-ayat muhkamat itu ialah ibu ataupun pokok isi Al-Quran. Dan yang lain lagi ialah ayat mutasyabihat yang samar-samar, tidak terang maksudnya. Oleh sebab itu timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Lepas tu kalau padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya ataupun tafsirnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama, kami beriman kepadanya, semuanya itu datang dari sisi Allah atau sisi Tuhan Allah SWT. Yang tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran. Okey, nanti kita akan masuk ayat yang ke-7 itu lebih detail. Okey, kalau kita cerita dah minggu lepas, sebenarnya kita nak bawa balik tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat semuanya kepada surah Ali Imran ni. Dia lebih kepada dakwah ataupun nak menentang fahaman-fahaman khususnya oleh kaum Kristian ataupun Nasara yang datang pada zaman Nabi SAW kan. Sebab dulu dia kata Nabi Isa ni lah Tuhan ataupun anak Tuhan dan sebagainya. So inilah bukti-bukti yang menetapkan ketauhidan kita bahawa apakah bezanya Nabi Isa dan macam mana Tuhan. Itu nak bezakan supaya kita nampak, supaya orang-orang Kristian ni boleh nampak bezanya sebenarnya. So ini ada dalam hadis. So ayat kelima tu lepaskan cerita tentang kitab dan sebagainya, dan cerita juga orang yang mengingkari kitab dan sebagainya. So ayat kelima ni Allah mendedahkan lagi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguhnya Allah tidak tersembunyi kepadanya sesuatu pun yang di bumi dan yang ada di langit. Masya Allah. Allah mulakan dengan inna Allah, sesungguhnya, satu penekanan. Bila cakap inna, satu penekanan. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya ilmu Allah ni Allah menguasai langit dan bumi. So kalau kita tengok Hidayah, langit ataupun bumi ni dia benda yang sangat luas lah kan. Manusia sampai sekarang pun tak boleh langit, tak boleh naik sampai langit ke berapa kan. Katanya ada 7 langit, ada 7 lapisan langit kan. Agak-agaknya Hidayah, manusia sampai langit berapa je agak-agaknya? Tak tahulah saya pun. Yalah sebab kita itulah. Balik yang kalau kita tengok orang naik kapal terbang tu pun dah tinggi kan. Tu tak tahulah langit berapa tu. So itu kira bukan langit pertama lagi saja. Itu baru langit dunia lah, langit dunia. Tak termasuk lagi langit bawah pertama. Lagi bawah lagi kira. Masih dikira kalau kita sains tu kira macam bumi lagi sebenarnya. Ya Allah. Nak katanya kan. Itu langit Allah SWT. Sangat luas. Kan? Kemudian kalau tengok bumi pun ini lapisan ataupun bumi ni pun ada lapisan-lapisan dia. Bawah tanah lagi, laut lagi. Laut pun luas. So nak katanya ilmu Allah ni menguasai segala-galanya. Okey, nanti kita akan pergi pelajaran. Ilmu Allah ni menguasai langit, bumi, alam-alam lain, alam jin, alam apa. Apa dipanggil galaksi dan sebagainya, semuanya Allah tahu. Tapi ilmu manusia, tengok macam ada teori-teori kan, kata bumi ni berkembang dan sebagainya, planet ni berkembang dan sebagainya. So ada lubang hitam, black hole, kalau kita belajar astronomi kan. So itu dikatakan berkembang dan sebagainya. Tapi bila kita tengok ilmu ni selalu berkembang sehingga manusia tak sampai lagi ke tahap tu. Macam mana dulu kita tak terfikir ada robot yang boleh pergi ke planet yang tak boleh sampai oleh manusia. Macam tu. Galaksi yang lain dikatakan. So itu satu benda yang dulu mungkin kita tak nampak, sekarang mungkin kita nampak semakin maju. Tapi ilmu Allah ni
meliputi lebih lagi daripada tu. Nak katanya hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala ni lah. Nak katanya maha mengetahui. Sebab itulah sesuai sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu ayat Al-Quran kan, kalau baca surah Al-An'am, di sisi Allah tu mafatihul ghaib, kunci-kunci kepada perkara ghaib. Dan Allah mengetahui yang di darat, di laut, sehingga kan daun yang gugur pun Allah mengetahui. Itu sekecil-kecil perkara lah kan. So nak katanya bila kita baca ayat seperti ini, kita belajarlah maksudnya kita ni sangat lemah. Manusia ni tidak ada kekuatan melainkan daripada Allah SWT. Kalau Allah tak bagi ilmu, tak mengajarkan ilmu sains, tak mengajarkan ilmu bumi dan sebagainya, so kita tak akan tahu. Dan juga ada orang yang tahu, ada saintis-saintis yang tahu, tetapi dia tidak beriman kepada Allah SWT. Itu perbezaannya. Katakan macam itulah. So ilmu Allah sangat luas sehingga kan dalam surah Al-Kahfi, kita selalu baca tak surah Al-Kahfi kan, ayat akhir tu kan, sehingga kan kalau langit tu dibentangkan ataupun laut tu dibentangkan, so ilmu manusia ni macam sikit sangat, titisan air tu tak usik pun tak berubah pun sebab dengan ilmu manusia ni, ilmu yang ada pada manusia. Bukan dia berbeza dengan ilmu pada Allah SWT. So itulah ayat-ayat yang kita boleh tahu, kita tafsirkan, nak tahu macam mana ilmu Allah SWT ni, macam mana ayat yang Allah mention yang boleh kita tafsirkan daripada ayat-ayat seperti inilah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allahu akbar. Okey, mungkin Ustaz Hidayah boleh baca ayat ke-6. Kita tengok pula ayat ke-6 sambungan. Okey, kita tengok ayat ke-6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ayat yang ke-6. Okey. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk rupa kamu. Huwallazi yusawwirukum fil arham, dalam rahim ibu kamu. So arham tu adalah rahim. Lalu kita guna kalimah silaturahim kan. Silaturahim tu adalah hubungan yang rapat lah. Rahim ni sesuatu yang tempat kasih sayang, ialah silaturahim kan. Tempat yang paling kita cintai lah, maksudnya rahim ibu kamu, sebagaimana yang dikehendakinya. Dan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Aziz, yang maha kuasa lagi maha bijaksana. So ayat ini kan, Allah Akbar, bila saya baca lepas tadi Allah cerita tentang ilmu Allah meliputi segala-galanya, Allah mengetahui, dan Allah terus mention kekuasaan Dia juga. Huwallazi yusawwirukum fil arham. So nak katanya dalam ilmu Allah SWT ni, Allah yang menjadikan peringkat-peringkat kejadian manusia tu. Anda tuan-tuan puan boleh tengok dalam Al-Quran, agak detail Allah mention tentang kejadian manusia ni kan. Dalam surah Al-Mu'minun ada, dalam surah Al-Hajj pun ada kan. Ada ayat 5 kan, daripada alaqah, daripada tu pada mudghah dan sebagainya kan. Semua itu ada dalam kaitan sains. Sains pun ada belajar benda macam tu. So tak boleh lari. Itulah kita nak gabungkan ilmu. Bila kita faham ilmu Al-Quran, bila kita faham dan juga ilmu sains. So dia satu kaitan macam mana Allah buat daripada air mani tu, dia boleh bergabung dengan ovum. Ovum tu macam belajar sains juga dah. Dia boleh gabung jadi ovum, dan antara yang banyak-banyak sperma tu dia satu je pilih. Special sperma tu pilih masuk kepada ovum dan terus bersenyamur dan sebagainya, jadilah zygote, jadilah sebagainya. So itu yang Allah dah pilih daripada satu peringkat yang lain kan. Ada tulang, ada daging dan sebagainya. Semua tu Allah yang buat. Siapa agaknya kita boleh tahu kan, dia ni akan jadi lelaki ke, akan jadi perempuan ke kan. Mana kita tahu, baby pun kadang-kadang yang doktor scan pun ada tak betul juga. Betul tak? Tak tepat kan. Sebab dia tak tengok, dia tengok. Sekarang mungkin lah teknologi mungkin boleh detail, tapi tak adalah tepat. Maksudnya dia memang lelaki, dia memang betina, tak ada lah. So mungkin dalam surah ini kan, Saudara, dia cerita tentang Maryam ataupun cerita tentang yang nak lahirkan Nabi Isa kan. Nabi Isa, so, dia adalah cerita tentang dia nak anak macam mana dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi macam tu, sebaliknya dia berlaku dan sebagainya, itu semua Allah SWT yang rancang lah, yang buat semua tu. So ini yang kita belajar,
sebagai seorang hamba kita kena terima, redha, kita belajar. Mungkin ada orang yang dah kahwin lama tapi tak ada anak dan sebagainya. Mungkin ada anak yang diuji dengan kekurangan dan sebagainya. So itu semua kuasaan Allah SWT. Sebab manusia ni diciptakan berbeza, betul tak? Lelaki dengan perempuan sama ke? Mana sama kan? Dia punya sifat pun tak sama, dia punya karakter walaupun daripada ibu yang sama. Perasan tak? Kan, seorang anak, saya anak anak angah lah, nombor 2. Kalau Hidayah nombor berapa tak? Nombor 10. Bongsu. Walaupun kita berbeza. So, dari Beza. itu dah beza. Dari sudut fizikal, yang Allah mention dalam Quran, cap jari. Cap jari seorang ini tu tak sama dengan orang yang lain. Itu dah tanda kekuasaan Allah SWT. Itu bila kita dah lahir pun kita dah nampak kan. So nak katanya Allah boleh buat apa sahaja yang Allah kehendaki. La ilaha illa, tu menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Allah ni maha perkasa, tapi Allah juga bijaksana. So di sebalik kekuasaan Allah SWT tu pastinya ada hikmah di sebalik yang berlaku. Sebab tu dah hakim. Sebab itu ada kebijaksanaan. Sebab apa Allah jadikan dia ni lelaki? Sebab apa jadikan dia perempuan? Sebab apa Allah jadikan dia begini, dia begini. Begitu. Macam tu. So semestinya itu dah ada hikmah yang perlu kita pelajari ya. Itulah beberapa yang mudah kita faham supaya kita tak menyalahkan takdir lah. Nak katanya aku jadi begini, kenapalah aku jadi begini, kenapalah aku diuji macam ni. Tidak. Semuanya Allah dah rancang. Semua Allah dah tahu dah keadaan kita yang sebenar. Sebenarnya kita lah yang nak kena berfikir, nak kena mendalami lagi kenapalah kita dilahirkan macam ni dan sebagainya. Okey, itu untuk ayat yang ke 6. Jadi ayat 6 ni juga menentanglah fahaman orang Nasara ni bahawa katanya Nabi Isa ni dia tahu segalanya. Tidak. Nabi Isa juga adalah ciptaan Allah SWT. Tengok apa yang berlaku pada Nabi Isa dan sebagainya. Okey. Seterusnya ayat yang ke-7, silakan saudara. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Baca terjemahan dia. Dialah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran. So, kita dah mention dah sebenarnya Allah yang menurunkan kitab suci Al-Quran. Okey. Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat muhkamat. Ayat tetap tegas dan nyata maksudnya. Serta jelas maksudnya. Dan juga ayat mutasyabihat. Okey, kita tengok teruslah. Tadi kita dah baca dah terjemahan dia. Ayat muhkamat ni dan ayat dipanggil mutasyabihat. Apa benda ni? Okay, muhkamat ni ayat yang jelas lah. Ayat hukum. Jelas maksudnya. Kan asal perkataan dia hakama tu. Mim ha kaf mim alif ta kan. So ayat-ayat lebih pada ayat hukum. Ayat halal, ayat haram, solat dan sebagainya. So itulah. Ayat tu mudah kita faham. Kalau cerita makanlah makan yang halal, yang haram, yang halal yang lagi baik. So faham dah. Banyak je makanan yang halal yang baik kan. Kemudian ada dia terangkan hukum-hukum perkahwinan dan sebagainya. So itu ayat yang jelas lah. Sebab itu tak ada orang yang berselisih dah tentang tentang ayat-ayat yang jelas ni. Tapi ada juga di dalam Quran ini ayat-ayat yang mutasyabihat. Ini ayat-ayat yang maksud dia mutasyabihat ni macam hampir sama, serupa. Tapi mungkin pemahaman orang berbeza-beza. Boleh jadi ayat ni lain, maksudnya macam tu. Orang fahamannya lain. Contohnya tentang alif lam mim kan. Kita dah cerita dulu. Kita baliklah cerita yang awal dulu. Alif lam mim. So itu dipanggil huruf-huruf yang muqatta'ah, huruf-huruf yang satu-satu kan. Tapi ada orang cakap macam ni. Ada orang cakap serahkan pada Allah SWT. Ada orang cakap itu adalah sifat ataupun huruf-huruf mukjizat. Ada orang cakap semua macam-macam dah. So itu pendapat para ulama lah. Kemudian ada juga tentang ayat-ayat yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah macam mana. Tu ada juga. So nak kata dia mention di sini. Yang pertama kita kena faham muhkamat ni adalah yang utama, yang besar sekali, yang banyak sekali dalam Quran, benda yang kita pernah faham.
Yang ukharu yang lain ni, yang sikit-sikit ni, mutasyabihat ni sikit je sebenarnya, tak banyak. Okey. So kita tengok fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil. So dia lah adalah orang-orang yang saja nak membuat takwil ataupun nak apa nak cerita, cuba fahaman sendiri tanpa merujuk yang sebenarnya. So dia kata apa, agama Islam, contoh saya mention, agama Islam ni agama teroris, dia boleh ambil daripada ayat mana-mana tetapi dia tak ikut konteks yang sebenar. Dia ada situasi dia kenapa, ayat tu turun sebab apa. Semua tu kena belajar, kena tahu. Okey. So dia akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan keraguan pada orang-orang yang tak tahulah. Dah lah tak tahu, lepas tu dia pulang apa ni, orang yang tak tahu buat lagi tak tahu. Buat orang lagi pening dan sebagainya. So jadi masalah. Itulah dia panggil ayat-ayat yang mutasyabihat kan. Ayat-ayat yang kadang-kadang ada orang macam tu, dia memang ada suka yang nak melaga-lagakan, ada orang yang suka nak apa mentakwil, saya saja takwil, kata ayat ni macam ni, ayat ni macam tu, tidak. Okey. Tapi balik-balik pada Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. So Allah saja yang tahu sebenarnya maksud yang asal sebenarnya. Okey. Dan warasikhuna fil ilmi. Ni warasikhun ni adalah orang-orang yang pakar, bukan biasa-biasalah. Orang yang mendalam pengetahuannya tentang ilmu. Dia kata apa? Dia kata senang aja. Amanna bih yaqulun. Kami beriman kepada Allah SWT. So ni ayat Allah SWT. Allah yang tahu maksud dia. Senang lah. Kita beriman saja. Tak perlu nak kata ni macam ni, tak perlu. So dia kan, kalau kita macam tu, dia akan jadi masalah saudara kan. Tengok hari ni kan. Orang kata ini macam ni, orang kata ni, masing-masing ada pendapat masing-masing. Betul. Dan tak boleh terima pendapat orang lain. So itu masalah. Itu tak nak jadi macam tu lah. So, kita orang yang baca Al-Quran, kita faham. Kita tahu ada ayat yang boleh kita faham, ada ayat yang kita tak faham. So balik yang faham lah. Kalau balik yang tak faham, jadi kan masalah kan. So kita beriman saja. Kullu min indi rabbina. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mereka katakan orang yang berilmu. Dan yang paling penting kita nak jadi macam ni. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Ulul albab ni mungkin kita akan naik di detail nanti kot. Kita akan pergi lagi ada ayat yang tentang ulul albab ni. Orang yang betul-betul memikir, orang-orang yang betul-betul menggunakan akal fikiran. Dia tengok ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dia tengok kesetaraan dia, alam sekitar, alam-alam yang Allah ciptakan ini, dia fikir. Semuanya tentulah merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So itulah orang-orang yang sebenarnya menggunakan akal fikiran dengan sebaiknya. Itu dipanggil ulul albab. Ulul albab ni katanya loop ni dalam lagi daripada apa hati yang dalam. So dia berfikir bukan sekadar di otak ataupun di jantung. Ada yang kata fikir di jantung ada sekarang. Tapi dia lebih lagi daripada masuk kepada hati. Itu yang kita nak tu. Al-Quran dihayati tu terus ke hati. Itulah. So itulah beberapa tadabbur mudah yang boleh kita ambil daripada ayat ini. Kita fikirkan benda-benda yang apa ni, yang jelas-jelas kan. Hukum-hukum jelas kita kena faham dulu sebelum kita nak masuk kepada yang mutasyabihat ni lah. Okey. Dan juga kita kena tahu bahawa Allah sahaja yang tahu maksud apa dalam Al-Quran ni. So bila kita masuk, saya banyak kali cakap dalam Quran ni, bila kita masuk dalam dunia Al-Quran, dunia tadabbur dan sebagainya, kita nak tahu Allah sahaja yang tahu ilmunya yang baik. Yang banyaklah. Kita ni kadang diberikan ilmu yang sedikit saja oleh Allah SWT. So merendah diri kita. So kita pergi kepada akhirlah kita pada hari ini. Kita nak pergi pada pelajaran. Pelajaran, apa yang pertama yang kita boleh pelajari pada hari ini adalah daripada ayat 5 hingga 7 ini, ilmu Allah meliputi segala-galanya. So kita akan rasa rendah diri, kita akan rasa manusia ni tak ada apalah. Kalau Allah tak bagi, Allah tak bagi saya hidayah, dapat taranum, dapat sebagainya, kita tak dapat lah kan. Dan saya pun kalau Allah tak bagi nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan, tak adalah saya di sini hari ni. Tak adalah saya untuk tadabbur ni. So semuanya kerana Allah SWT. Juga Allah yang sangat mengetahui. So sebab Allah mengetahui, sebab tu kita kena mengadu kepada Allah SWT, kita kena berdoa, kita tahu Allah yang boleh ubah ataupun boleh menguasai lah apa-apa hati-hati manusia ni kan. Hati manusia ni boleh berubah. So nak katanya Allah yang mengetahui akan apa yang terjadi pada diri kita dan sebagainya. Kemudian seterusnya Allah menguruskan ciptaannya, termasuklah pembentukan manusia dalam rahim. So nak katanya Allah yang ciptaan manusia ni kita tak boleh nak nak petikai, kita tak boleh nak cakap dia ni tak bagus, dia ni tak baik, tak ada. Sebabnya
Sebab yang Allah ciptakan itu semua yang terbaik. Kan Allah dah cakap, laqad khalaqnal insana ahsani taqwim. Sebaik-baik ciptaan dah. Kita rasa mungkin tak baik, dia tak ada tangan ataupun dia ada masalah dan sebagainya. Kenapalah dia ni sakit je. Kan? Dalam hidup dia selalu sakit je. Kalau tak sakit je hidup. Kalau kan? Kalau kita tanya macam tu kan, ada kan? Ada orang yang kita tanya macam tu. Kita tahu ada sahabat-sahabat yang macam tu kan. Tapi itu ciptaan terbaik yang Allah kata. Kita mana tahu ada kelebihan yang orang lain tak ada pada dia. Ya, betul. Kan? So kita mencari kesempurnaan tu hanya pada Allah SWT lah. Manusia ni tak sempurna. Okay. Okay, itu tentang ciptaan Allah SWT. Sehingga kan sekecil-kecil perkara Allah yang merancang, Allah yang tahu. Okay. Dan dalam Al-Quran ni ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Kita tak nak pergi lebih detail. Kita bukan segmen tafsir. So kita just tadabbur. So ada ayat yang boleh kita faham. Ada ayat yang kita agak pening dan kalau faham pun susah nak faham lah. So kita pergi yang benda-benda yang jelas, benda-benda yang Allah mention, Allah tahu, yang kita boleh senang faham dan sebagainya. Okay. Supaya Al-Quran tu kita dapat baca selalu, kita akan dapat faham insya-Allah. Itulah kot beberapa perkongsian. Ada Ustazah Hidayah nak share something yang akhir sebelum kita pergi kepada bacaan akhir? Okay. Kalau saya nak share sikit lah berkenaan hukum-hukum yang ada, hukum tajwid yang ada dalam ni. Okay, kalau kita tengok ayat yang ke-5, kita dapat jumpa mad muttasil, mad wajib muttasil pada akhir kalimah kan. Mad muttasil. So, mad muttasil ni kalau dia berada di akhir, so kita boleh baca panjang lah sampai 6. Okay. Dan seterusnya kita juga kalau kita tengok ayat yang ke-6 pun kita akan jumpa mad muttasil ni dekat kalimah yasha tu kan. Tu pun sama. Okey. Cara kita nak kenal mad muttasil, kalau ikut ni, saya ada terdengar dalam ceramah Ustaz Fathi Yakan yang ada buku Easy Tajwid tu kan. Boleh ni lah beli e-book dia kan. Dia ada bagi tips. Dia kata kalau nak tahu mad muttasil, dalam satu kalimah tu ada ombak, ada tanda ombak tu kan. Lepas tu ada hamzah yang tak ada kaki. Tu senang nak tahu. Tu mad muttasil. So yang tu kita kena baca panjang lah. Jangan baca pendek pula, jangan yasyak gitu je. Dia kena panjang. Tu. Lagi satu la ilaha illa. La ilaha ni dia cara bacaan dia macam mad munfasil lah. Kita baca 4 harakat kan. Kalau ikut yang kita bacalah Tariq Syatibi riwayat Hafs kan. Kita baca 4 harakat. La ilaha. Tapi dia ada nama dia. Dia ada spesifik nama dia, iaitu mad ta'zim. Mad ta'zim. La ilaha illa. Tu. Dan banyaklah lagi hukum-hukum tajwid yang lain yang ada dalam Quran yang boleh kita tengoklah dalam ayat yang ke-5 dengan ayat sampai ayat yang ke-7 ni. Itulah antara hukum yang saya boleh share lah dekat sini hari ni, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak Ustazah Hidayah. Kalian sudi menerima jemputan daripada saya. Ya. Special untuk hari ni. Mungkin minggu depan tak tahu lagi siapa yang akan datang bersama kita. Betul. So, ini specialnya rancangan. Kita tamu lain juga. Kan? Tapi musim kedua ni lah specialnya sebab kita jemput tetamu sampai kita belajar tadabbur, kita juga belajar tajwid, juga kita boleh belajar taranum mungkin lepas ni. Betul. Mungkin. Hari ni tak sempat lah kot kan. Hari lain lah pula. Okay, saya kalau mujawad ni saya kurang sikit lah. Mungkin kita boleh murattal je lah. Okay. Kita akan bawa taranum ras lah. Ras lah. Okay. Dengan taranum ras selepas inilah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'.
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.